Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam perkongsian Syama'il Muhammadiyah siri yang ke-81 bersama dengan saya Umar Aziz. Saya mohon maaf terlewat sedikit bersiaran kerana ada sedikit gangguan teknikal sebentar tadi. Apapun, kita bersyukur kita dapat bersama pada pagi ini. Ahlan kepada Izzati, kemudian kepada Kak Galik Spirit, Cikgu Kapten Azmi bin Muhammad Din, kemudian Kak Kutina binti Abdullah, Elvira, Rosna Sharif, Neni Ros, Kak Kati Khairuddin, Ruzia Ma'aruf, Hairina Nawawi, Galik Spirit, Aminah Hitam, Nurzimah Hasbullah, Kak Karimah, Nurazia Mukhtar, Sa'adiyah Hassan, Rakiyah, Nurahim Sharif, Syamsiah Salih, Faridah Ismail, kemudian Nora Arsyad, Kak Safia Sapian, Jalilah Bakar dan juga Ruslina Ayub serta Ummi Zaihadi. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa kata seperti biasa kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua. Apa kata kita mulakan dengan pembacaan riwayat. Kita dah tiba pada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ini yang berada pada tangan sahabat-sahabat semua. Kebanyakannya telah ada buku ini. Kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh tekan pada link yang telah diberikan di ruang komen. Kita telah semua telah tiba pada riwayat yang ke-283. Daripada 416 riwayat, kita telah tiba pada riwayat yang ke-283 pada muka surat 218 pada bab yang menceritakan tentang ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebelum kita bermula, mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas serta bantu untuk tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Jom kita lihat riwayat yang ke-283. Lalu untuk sahabat-sahabat boleh lihat riwayat yang ke-283, muka surat yang ke-218. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس sallallahu alaihi wasallam. Apakah riwayat ini? Jom kita perhatikan. Lalu ini adalah riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kita lihat riwayat 283. Terima kasih kepada yang bersama. Untuk yang baru join, mohon untuk share, kongsi dan juga tag rakan-rakan yang lain. Lalu di sini kata Imam Tirmizi, haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, haddatsana Al-Hajjaj bin Muhammad, daripada Ibnu Juraij berkata, akhbarani Uthman bin Abi Sulaiman,
bahawa Abu Salamah bin Abdul Rahman akhbarahu bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha akhbarathu. Aisyah memberitahu kepadanya. Akhbara maksudnya memberitahu. Kalau akhbarat maksudnya perempuan yang memberitahu, iaitu Sayyidatina Aisyah. Hu maksudnya adalah dia. Lalu kata Aisyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam belum wafat, ataupun terjemahnya annan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamut. Lam yamut terjemahnya adalah lebih baik tidak wafat. Baginda Nabi SAW belum wafat ataupun tidak wafat, sehinggalah baginda Nabi SAW lebih banyak solat dalam keadaan duduk. Ini menguatkan hadis Hafsah yang kita baca semalam. Hadis Hafsah yang mana kata Hafsah radhiyallahu taala anhu, yang mana adalah kebanyakan solat Nabi ketika mana duduk. Lalu bilakah waktunya duduk? Maka Imam Tirmizi membawakan riwayat Aisyah bahawa kata Aisyah, baginda Nabi SAW belum wafat, ataupun terjemahannya yang lebih jelas, baginda Nabi SAW tidaklah wafat sehinggalah baginda Nabi SAW lebih banyak solat dalam keadaan duduk. Apakah maksud baginda Nabi SAW tidak meninggal dunia, tidak wafat, sehinggalah kebanyakan solat Nabi SAW dalam keadaan duduk? Bererti Nabi SAW banyak solat duduk pada penghujung usia baginda. Lalu itu maksud dia, Nabi SAW banyak solat duduk pada hujung usia baginda. Sebab itu yang kita kena faham, perkara pertama, Nabi SAW banyak solat duduk pada hujung usia. Seperti mana pada perkataan Aisyah, annan Nabi SAW lam yamut, baginda Nabi SAW tidaklah wafat, hatta sehinggalah kebanyakan solat baginda dalam keadaan duduk. Itu yang kita kena faham. Waktu sebelum Nabi SAW wafat, beberapa tahun ataupun bulan pada waktu itu, Nabi banyak solat duduk. Tetapi sebelum daripada itu Nabi banyak solat berdiri, kerana kita kena gabungkan juga dengan riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi SAW solat hingga bengkak kaki, dengan riwayat juga bahawa Huzaifah ibn Yaman menyebut Nabi solat sampai baca 4 surah yang panjang pada 4 rakaat, dan juga riwayat Abdullah bin Mas'ud yang mana dia ikut Nabi solat sehingga dia berharap, dia berniat untuk pada waktu itu melakukan sesuatu perkara yang tak baik, iaitu meninggalkan Nabi ataupun duduk dalam keadaan Nabi SAW berdiri. Maka daripada riwayat ini, pengajaran yang pertama, bahawa Nabi hanya banyak solat duduk ketika mana pada penghujung usia baginda. Yang kedua, kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, daripada riwayat ini jangan salah faham. Apakah salah faham dia? Iaitu kita menyangka semua solat Nabi solat duduk. Sebenarnya tidak. Berdasarkan riwayat Hafsah yang kita baca pada semalam 282, riwayat Hafsah pada riwayat 282, dan juga nanti akan disokong oleh riwayat yang lain, yang Nabi banyak solat duduk adalah subhah, iaitu solat nafil. Nabi hanya solat duduk pada solat nafil. Adapun solat fardu, baginda Nabi SAW kekal berdiri. Sebab itu kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, apakah kata beliau? Wala yakhfa anna dhalika fin nafal, bahawa tidaklah tersembunyi maksud bahawa yang dimaksudkan oleh Aisyah hanyalah pada solat nafil. Kerana solat nafil walaupun mampu boleh duduk, dia bukanlah syarat untuk berdiri. Hatta kenapa? Kerana adanya riwayat daripada Ummu Salamah. Kita telah tengok riwayat Hafsah pada 282 pun menunjukkan begitu, adanya perkataan subhah, perkataan nafil. Begitu juga dalam riwayat yang lain daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kata Ummu Salamah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang memegang nyawaku pada genggamannya, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, hatta sehinggalah kana, bahawa kebanyakan, kana akthar, kebanyakan solat baginda Nabi SAW duduk, illal maktubah, kecuali solat fardu yang Nabi kekal berdiri.
Maka ini benda yang perlu kita faham. Jangan pula kita ambil istidlal daripada hadis ni dalam keadaan kita tak baca hadis-hadis yang lain yang mana boleh solat duduk walaupun solat fardu. Solat fardu ya, kalau pada waktu itu ada keuzuran. Tetapi solat nafil ya, boleh duduk tanpa keuzuran pun. Boleh duduk. Cumanya pahalanya adalah kurang, kecuali khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita telah sebutkan sebelum daripada ini. Sebab itu kita lihat riwayat Aisyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebelum wafat ataupun ketika mana belum wafat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wafat ataupun belum wafat, sehinggalah baginda Nabi SAW lebih banyak solat dalam keadaan duduk. Maksudnya adalah solat nafil berdasarkan riwayat Hafsah 282 dan juga riwayat Ummu Salamah dalam kitab hadis yang lain dengan jelas menyebut illal maktubah, kecuali solat fardu yang Nabi berdiri. Seterusnya riwayat 284 muka surat 219. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atain qabla adh-dhuhur rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'da al-maghrib fi baitihi wa rak'atain ba'da al-isya fi baitihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu riwayat yang seterusnya 284, haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Ismail bin Ibrahim daripada Ayyub, daripada Nafi, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Aku salat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kat sini perlu untuk dicatat bahawa maksud daripada Abdullah bin Umar, aku solat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah pada waktu itu solat berjemaah seperti mana riwayat-riwayat yang lain. Lalu sebab itu disebutkan di sini bahawa sallaitu ma'a Rasulillah, perkataan Abdullah bin Umar, aku solat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah bermaksud walaisal murad annahu salla ma'ahu sallallahu alaihi wasallam jamaah, bahawa Abdullah bin Umar solat dengan Nabi secara berjemaah. Tidak. Ini adalah solat-solat yang mana bukanlah solat berjemaah. Kenapa? Kata para ulama hadis, kerana kejap lagi kita akan baca perkataan yang Nabi solat ini dekat rumah. Yang mana Nabi solat ini di rumah baginda. Dan tidak mungkin Abdullah bin Umar setiap kali Nabi solat ini dia masuk ke rumah Nabi. Kecualilah pada waktu itu rumah Hafsah kakaknya. Maka pada waktu itu kata para ulama hadis, maksud daripada kata-kata Abdullah bin Umar, aku solat bersama baginda Nabi SAW, maksudnya bukanlah berjemaah, tetapi dia turut sama solat seperti itu. Nabi solat kat rumah, dia solat dekat tempat dia. Maka itu kena betulkan, itu kena fahamkan, kerana pada waktu itu kita akan sangka dia solat berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Umar, aku solat bersama baginda Nabi SAW, dalam kurungan, ya, dia solat seperti mana Nabi SAW solat. Apakah yang Nabi SAW solat? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Nanti kita akan baca riwayat 4 rakaat. Ini adalah riwayat 2 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, dan 2 rakaat selepas maghrib. Kat manakah Nabi solat semua ini? Di rumahnya. Maka sebab itulah perkataan di rumahnya, kata para ulama hadis, kembali kepada ketiga-tiga solat itu, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur Nabi solat kat rumah, 2 rakaat selepas zuhur Nabi solat kat rumah, 2 rakaat selepas maghrib Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di rumah. Sebab itu ucapan daripada Abdullah bin Umar, aku solat bersama dengan Nabi SAW, bukanlah menunjukkan jemaah, kerana ini Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di rumah. Maka di sini kita nampak bahawa Nabi SAW solat di rumah. Sebab itu pengajaran daripada ini, kata Imam Bajuri, apakah dia? Wa yukhadhu min hadzal hadis, diambil pengajaran daripada hadis ini, annal baita lin nafli afdal, bahawa solat nafil di rumah adalah lebih afdal.
solat nafil di rumah adalah lebih afdal. Kenapa? Sebab pada waktu itu lebih menjaga akan sifat ikhlas. Akhfa, ianya lebih tersembunyi dan lebih menjaga akan sifat ikhlas, kata Imam Bajuri. Maka Nabi SAW suka untuk solat di rumah. Walaupun kalaulah seseorang itu solat di surau tidak ada masalah, maka tapi afdalnya adalah pada waktu itu solat di rumah. Adalah afdalnya adalah solat di rumah. Maka sebab itu diambil pengajaran daripada sini untuk pada waktu itu solat nafil di rumah adalah lebih afdal. Walaupun kalaulah solat di masjid ataupun surau tidak menjadi sebarang celaan ataupun kekurangan. Seterusnya, dan 2 rakaat selepas isyak di rumah. Lalu Nabi SAW banyak solat nafil di rumah. Seterusnya riwayat yang ke-285. Wabihi ilaihi qala haddathana Ahmad bin Mani'in qala haddathana Ismail bin Ibrahim qala haddathana Ayyub an-Nafi' an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala wa haddathatni Hafsah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'atayn hina yatlu'u al-fajr qala Ayyub wa urahu qala khafifatain sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya riwayat 285. Haddathana Ahmad bin Mani', haddathana Ismail bin Ibrahim, haddathana Ayyub daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, kata Abdullah bin Umar, haddathatni Hafsah, yang mana kakaknya Hafsah menceritakan kepadanya. Apa kata Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat kepada baginda Nabi SAW solat 2 rakaat apabila terbit fajar. Ini adalah solat qabliyah sebelum subuh. Apabila terbit fajar, iaitu fajar sadiq. Dalam istilah ada 2 fajar. Fajar sadiq dan juga fajar kadhib. Fajar sadiq senangnya pada zaman kita apabila masuknya waktu solat. Waktu solat subuh apabila masuk, maka itu adalah fajar sadiq. Maka baginda Nabi SAW solat 2 rakaat apabila terbit fajar, iaitu fajar sadiq. Berkata Ayyub, aku menyangka Nafi', salah seorang perawi berkata 2 rakaat yang ringkas. Maka daripada ini, antara pengajaran yang kita dapat, solat qabliyah sebelum subuh pun baginda Nabi SAW pada waktu itu solat di rumah. Nabi SAW solat di rumah sebelum daripada terbit fajar, pada waktu itu daripada fardu subuh. Sebab itu Hafsah tahu dan Hafsah ceritakan. Dan di hujung riwayat menyebut ringkas. Maka di sini kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, maksud daripada ringkas adalah bacaannya tidak panjang. Maksud daripada ringkas adalah bacaannya tidak panjang. Dan maksud daripada bacaan tidak panjang, kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, adalah bacaan yang mana tidak warid daripada, maksudnya tidak melebihi kadar bacaan yang warid daripada Nabi. Itu maksudnya tidak panjang. Sebab ada riwayat mengatakan, menunjukkan yang mana Nabi SAW pernah membaca penghujung surah Al-Baqarah dengan panjang, beberapa muka surat, ketika mana qabliyah subuh. Begitu juga pada rakaat kedua, Nabi SAW membaca pada ketika itu penghujung surah Ali Imran. Maka maksud tidak ringkas adalah tidak panjang. Dan boleh juga pada waktu itu ketika mana kalaulah nak baca panjang, membaca kadar bacaan yang sabit daripada Nabi SAW. Tetapi selalunya kata Imam Bajuri, yang Nabi SAW baca dalam qabliyah sebelum subuh ataupun qabliyah subuh adalah pada waktu itu rakaat pertama Nabi akan membaca Qul ya ayyuhal kafirun ataupun Alam Nashrah. Qul ya ayyuhal kafirun ataupun Alam Nashrah. Dan pada rakaat kedua Nabi akan membaca Alam Tarakai ataupun Qul huwallahu ahad. Ini ada yang diceritakan, disebutkan tentang bacaan Nabi pada qabliyah subuh. Tetapi kata perawi, aku dengar daripada Nafi' yang mana pada waktu itu bacaan Nabi adalah ringkas untuk solat sunat qabliyah subuh.
Ini boleh menjadi pengajaran untuk kita. Jangan kita baca panjang-panjang untuk qabliyah sebelum daripada subuh. Riwayat seterusnya, wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari an Ja'far bin Burqan an Maimun bin Mihran an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 8 raka'at rak'ataini qabla الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat yang ke-286 pada muka surat 220. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari daripada Ja'far bin Burqan, daripada Maimun bin Mihran, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana baginda Nabi sallallahu, apa kata Abdullah bin Umar, aku memelihara, maksudnya dia ingat, aku memelihara solat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat. Yang beliau ingat adalah 8 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib. Di sini Imam Bajuri rahimahullahu taala menyebut tentang 2 rakaat selepas maghrib, yang mana 2 rakaat selepas maghrib ada sepotong riwayat yang mana digalakkan untuk tidak berkata-kata sebelum menunaikan 2 rakaat selepas maghrib. Kenapa? Sebab ada sepotong riwayat, man salla, barang siapa yang salat ba'dal maghrib, selepas fardu maghrib, raka'atain, 2 rakaat, qabla an yatakallam, sebelum berbicara dan berkata-kata, rufi'at salatuhu fi illiyin, kata Imam Bajuri, akan diangkat solatnya di kalangan orang-orang yang illiyin, orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, malaikat yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Maka pada waktu itu, daripada sini juga digalakkan sunnah, digalakkan untuk pada waktu itu sebelum untuk menunaikan qabliyah ba'diyah maghrib, pada waktu itu tidak berkata-kata. Tetapi kalaulah berkata-kata bukanlah bererti tak boleh solat, tetap boleh. Cumanya ada kelebihan yang disebutkan dalam riwayat kata Imam Bajuri berkenaan tentang tidak berkata-kata pada 2 rakaat sebelum maghrib. Seterusnya 2 rakaat selepas isyak, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Haddatsatni Hafsah, dengan 2 rakaat pada awal pagi. Hafsah menceritakan kepadaku 2 rakaat pada awal pagi, 2 rakaat pada awal pagi. Aku tidak pernah melihat solat 2 rakaat itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksud daripada kata-kata Abdullah bin Umar yang mana aku tidak pernah melihat solat tersebut daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal ada sepotong riwayat yang lain, kata Imam Bajuri. Ada sepotong riwayat yang lain yang mana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ramaqtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahra. Aku memerhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan. Ada riwayat yang lain. Riwayat ini dia kata aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Padahal di sini pada riwayat yang lain disebut Abdullah bin Umar berkata, aku memerhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sebulan. Kenapa? Kerana nak melihat amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku melihat fakana yaqra'u fihima ay fi rak'atail fajar. Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada qabliyah subuh, pada waktu subuh, dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Maka riwayat ini jelas Abdullah bin Umar tahu yang Nabi SAW solat qabliyah subuh. Riwayat-riwayat sebelum ini begitu juga kalau kita nampak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, riwayat sebelum ini adalah daripada Hafsah yang mana Nabi solat qabliyah subuh. Tetapi pada riwayat 286 Abdullah bin Umar berkata di hujung riwayat, aku tidak pernah melihat solat 2 rakaat itu daripada Nabi.
Tetapi ada riwayat yang lain yang mana dinukilkan daripada beliau kata, aku melihat Nabi, memerhatikan Nabi selama sebulan, lalu aku melihat Nabi membaca pada 2 rakaat sebelum daripada fardu subuh, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Lalu bagaimanakah nak menggabungkan antara riwayat Abdullah bin Umar, dia kata dia tak pernah lihat, dengan kata riwayat Abdullah bin Umar yang dia pernah melihat selama sebulan? Maka di sini ada beberapa jawapan yang telah dinukilkan oleh Imam Syubra Malisi. Apa kata Imam Syubra Malisi? Yang pertama, bahawa maksud daripada itu adalah aku tidak pernah melihat ketika mana waktu Nabi duduk kat Madinah. Itu maksudnya. Sampailah kakakku Hafsah beritahu. Sebab itu disebut di situ wahaddathatni Hafsah. Lalu Hafsah memberitahuku tentang 2 rakaat pada awal pagi, iaitu solat qabliyah subuh. Maka daripada sini maksud daripada hadis ini adalah beliau tidak pernah melihat Nabi pada waktu hadar, pada waktu Nabi kat Madinah. Sebab Nabi kebanyakan solat qabliyah ataupun solat sunat, Nabi solat dalam rumah. Lalu Hafsah yang menceritakan kepada Abdullah bin Umar, dia tak pernah melihat. Dan riwayat yang mengatakan dia pernah melihat, maksudnya adalah pada waktu musafir. Sebab pada waktu musafir Nabi akan solat dan diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka ini adalah maksudnya. Lalu ada juga beberapa pandangan yang lain. Cukuplah satu ini sebagai macam mana cara para ulama menggabungkan antara 2 riwayat yang zahirnya nampak bertentangan. Maka pada riwayat yang dia kata aku tak pernah nampak Nabi solat, maksudnya dekat Madinah. Sebab Nabi selalu solat dalam rumah. Kerana ada riwayat Abdullah bin Umar yang berkata beliau melihat Nabi SAW solat 2 rakaat sebelum daripada subuh. Seterusnya, ini adalah riwayat yang lebih kurang sama. Riwayat 287. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Salamah Yahya bin Abu Salamah Yahya bin Khalaf qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal an Khalid al-Hazza an Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain wa ba'da al-maghribi rak'atain wa ba'da al-isya'i rak'atain wa qabla al-fajri sintain. Haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf haddatsana Bishr bin Mufaddal daripada Khalid bin Al-Hazza daripada Abdullah bin Syaqiq berkata, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menjawab, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat dah 4, selepas maghrib 2 rakaat 6, selepas isyak 2 rakaat 8 dan sebelum subuh 2 rakaat 10. Maka ini adalah riwayatnya. Riwayat yang seterusnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, insya-Allah yang ini kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share dan kongsikan program-program kita yang lain. InsyaAllah jam 10 saya akan berkongsi perkongsian tajwid di platform Facebook Klinik Ngaji Kubak Center. Kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan, dijemput untuk bersama di platform Klinik Ngaji Kubak Center. InsyaAllah jumpa pada jam 6 petang ini dalam pembacaan kitab Al-Adhkar, iaitu program Hamba Ilahi. Jangan lupa insya-Allah pada cuti umum 12, 13 dan juga kita usahakan untuk 14 ada program tambahan yang mana jika pada sahabat berminat untuk turut bersama boleh percuma, iaitu program pembacaan kitab Al-Adhkar yang kita tambah, kita teruskan daripada waktu petang juga, iaitu akan disampai daripada jam 9 hingga 12 insya-Allah. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.